Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimulakan dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimah, para jemaah yang dikasihi dirahmati lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan, yang penuh kemuliaan ini Allah taala tempatkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang, inayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan alhamdulillah juga kita dapat meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah segera meneruskan kita lihat surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ayat 195. 195, ya. Baik, sebagai renungan kita dalam slide yang lepas, ya, Allah Taala menceritakan, nah, iaitu dia sifat ulul albab, orang yang menggunakan akal, melihat segala penciptaan Allah SWT, mereka memikirkan kebesaran kehebatan Allah SWT, ya, sehingga mereka melihatlah cipta langit dan bumi ini, perselisihan siang dan malam itu merupakan di antara tanda-tanda yang jelas menunjukkan keesaan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sentiasa mengatakan Allah Taala dalam keadaan duduk, berdiri, ya, berbaring. Ya. Semua yang Allah cipta untuk kita ini semua diciptanya bukan dengan sia-sia, tapi semuanya adalah untuk kebaikan mereka. Mereka berdoa supaya Allah Ta'ala pelihara daripada azab neraka. Dan mereka beriman dengan apa yang disuruhkan kepada mereka. Mereka mohon pengampunan kepada Allah Ta'ala pada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Dan mohon supaya Allah Ta'ala matikan mereka bersama dengan golongan orang abror. Dan meminta supaya Allah Ta'ala kurniakan apa yang Allah janjikan pada lidah rasul-rasul yang telah Allah utuskan. Baik, jadi setelah mana mereka berdoa tadi, inilah jawapan bagi doa mereka, iaitu Allah Ta'ala memperkenankan, subhanallah, Allah memperkenankan doa mereka itu. Sebab tu doa kena ikhlas, doa dengan ikhlas, walaupun sedikit insya-Allah. Ingatlah Allah Ta'ala mendengar doa yang baik-baik, doa kebaikan dunia dan akhirat. Jangan minta perkara-perkara yang buruk. Sebab perkara yang buruk menyebabkan di antaranya doa tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita lihat dalam ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ayat ni panjang sikit Baik, jadi daripada doa mereka itu maka Allah Taala menjelaskan fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Subhanallah. Maknanya Allah Taala mengabulkan permintaan mereka itu. Subhanallah. Sebenarnya muslimin dan muslimat yang Allah Taala, setiap doa kita tu sebenarnya doa yang baik Allah Taala terima belaka. Tetapi kita kena fahamlah, tidak semestinya yang apa yang kita minta itu Allah akan kurniakan. Sebab tu ulama ada mentakwilkan tentang makna penerimaan doa tadi. Ada yang di antaranya Allah Taala beri apa yang minta tu bagi sedikit. Sebab Allah tak bagi ke semuanya. Kalau Allah bagi ke semuanya, manusia ni akan menderhaka nikmat Allah Taala. Itu jawapan dia. Dan kadang Allah Ta'ala tukarkan yang lain. Mungkin dia minta sesuatu itu Allah bagi hak lebih baik lagi. Boleh jadi. Dan ada juga yang Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala tak beri apa yang diminta di dunia ni, tapi Allah simpan untuk akhirat. Ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi Sebab tu jangan kita malas untuk berdoa. Jangan malu-malu, jangan segan untuk doa Sebab apa? Setiap doa tu insya-Allah Allah Taala perkenankan. Yang kita nak Allah Taala simpan untuk akhirat. Sebab kita ni hidup di dunia hanya sebentar. Sedangkan hidup di akhirat tu yang berpanjangan. Kita nak supaya apa yang kita buat sebentar ini Allah bagikan buat selama-lamanya. Di dalam syurga Allah SWT. Baik, Sa'id bin Mansur diriwayatkan daripada Salamah. Baik, seseorang itu daripada keluarga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, dia mengatakan bahawa Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami belum pernah mendengar Allah menyebut kaum wanita sedikit pun dalam perkara hijrah." Tu. Sebab hijrah ni dapat pahala yang besar. Sebab dia sahabiah yang hijrah daripada Mekah ke Madinah kan. Banyak kan Allah ceritakan seolah macam untuk ayat lelaki saja. Jadi tanya, mana untuk wanita? Okey. Jadi inilah katanya Allah turunkan ayat ini, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Itu Allah jawab apa? Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Permohonan apa yang minta oleh manusia itu. Tu yang Allah sebut, anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Min dzakarin aw unsa. Tu Allah jelaskan sekarang, baik laki-laki maupun perempuan. Sama je Allah jelas. Sini nampak tak? Sebab Allah buat atas permintaan mereka ini, maka Allah turunkan ini, nampak? Sebab apa? Nak menghiburkan juga hati kaum wanita. Jadi makna wanita tu dapat seperti kaum lelaki. Malahan ataupun pernah juga sahabiah yang lain datang mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ni kaum wanita duduk di rumah je. Kaum lelaki boleh pergi berperang, boleh pergi sana. Mereka dapat pahala yang banyak. Mereka pahala banyak. Kami esok nak dapat apa?" Maka Rasulullah jelaskan, apa yang kaum lelaki lakukan,
apa yang suami kamu lakukan itulah kamu dapat. Subhanallah. Sebab kamu menjaga diri kamu, anak-anak kamu, harta benda suami kamu di rumah juga kamu dapat seperti mana yang dilakukan oleh suami-suami kamu. Ya Allah Akbar. Inilah tandanya kita apa? Kita sayang beristeri. Kita duduk tempat yang elok, tempat yang baik. Isteri pun dapat juga. Kita main masjid, isteri juga dapat pahala. Sebab dia nak kena uruskan rumah. Allah Akbar. Ya? Tu. Jadi Allah Ta'ala tak sia-siakan. Ya? Begitulah juga kalau isteri yang buat baik juga akan dapat pahala kepada suaminya. Subhanallah. Tanpa Allah Ta'ala kurangkan pun. Bukan nak bagi. Kita ini nak, kalau makanan sepinggan kena bagi seorang setengah. Ya nak? Ini dah dapat penuh. Isteri dapat penuh, suami pun dapat penuh. Tu Allah sebut Allah tak mensia-siakan. Tu, ya. Baik, hinggalah pada akhir ayat tadi ya. Baik, jadi kaum Ansar. Jadi kaum Ansar, penduduk Madinah ni mereka mengatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita yang pertama yang datang kepada mereka. Iaitu nak ceritakan apa? Ingat yang kaum wanita buat ini juga dapat apa? Ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar ya. Baik, hadis ini ada diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak daripada Imam Al-Hakim. Dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih sebab mengikut syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Baik, meskipun Imam Bukhari dan Imam Muslim dia tidak riwayatkannya. Baik, jadi hari ini kita faham masalah hadis tak? Tidak semua hadis sahih. Tidak semua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi apa yang diriwayatkan oleh mereka semua itu adalah sahih. Kena faham? Terbeza tak? Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu semua sahih. Tetapi tidak semua hadis sahih. Sebab hadis banyak. Tu. Dalam hadis sahih Bukhari itu ada 7,275 buah hadis. Sedangkan Rasulullah dah dalam masa berapa kita tengoknya 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah kan, 23 tahun. Takkanlah banyak itu je hadis tak? Pastilah banyak lagi kan. Tak apa ya. Okey tak? Baik jadi Allah jelaskan di sini, inni la udhi'u amala amil minkum min dzakarin au untha. Aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi maknanya Allah Ta'ala memberitakan berita gembira kepada mereka. Pokoknya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan segala amalan yang mereka lakukan itu. Sebaliknya Allah akan sempurnakan balasan masing-masing. Tak kira yang lakukan itu sama ada lelaki maupun perempuan. Dua-dua buat, maka dua-dua dapat. Allahu Akbar. Sebab tu Allah jelaskan kenapa dapat sekali. Ba'dukum min ba'. Ini nampak? Kerana sebahagian kamu adalah iaitu keturunan pada sebahagian lain. Tu. Maksudnya semua manusia ni sama ada lelaki atau perempuan, mereka ini mendapat pahala. Di hadapan Allah Ta'ala sama saja sebenarnya lelaki dan perempuan. Bukan kata apa lelaki lebih daripada perempuan ataupun perempuan lebih daripada lelaki. Jawapannya tidak. Semuanya sama saja. Walaupun lelaki nampak dia kata dia yang menjaga keluarga dan sebagainya, wanita juga ada haknya. Wanita juga ada haknya. Wanita melahirkan anak, mendidik anak, menjaga anak. Orang lelaki anak menangis pun kau cara sendirilah. Ya nak? Kena anak menangis, isteri kata anak nak susu ni, kau buat sendirilah. Aku ngantuk, besok nak kerja. Ya nak? Allah. Tak apalah. Bukan tak ada yang perhatian lah. Ada dengar anak menangis tu, bangun. Tapi nak ceritanya, insya-Allah lelaki dan perempuan semua dapat pahala. Maknanya Allah Ta'ala tak jadikan manusia ni double standard. Hak lelaki dapat lebih, hak perempuan dapat kurang. Kita apa gitu nampak apa? Tak adil lah kan. Tak, Allah Ta'ala bersifat adil. Nampak? Yang suami buat elok, isteri pun dapat. Yang isteri buat elok pun suami dapat. Alhamdulillah. Ini Allah katakan ba'dukum min ba'din. Kamu tu sebahagian kamu daripada sebahagian antara satu sama lain. Allahu Akbar, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan sebabnya pertanyaan
Ummu Salamah. Macam ada pahala wanita yang berhijrah. Tu. Ya, jadi Allah jelaskan. Falladzina hajaru. Maka orang-orang yang berhijrah, berhijrah itu iaitu meninggalkan kampung halaman. Sebabnya di Mekah dulu penuh dengan kesyirikan. Nak buat amal ibadat tak boleh. Malah mereka ditindas. Orang Islam disiksa di Mekah. Lalu mereka berhijrah. Tu. Iaitu mereka berhijrah, mereka sanggup tinggalkan orang-orang yang mereka cintai. Ya, sanak saudara yang mereka tinggalkan lagi. Kampung halaman, rumah tangga mereka tinggal. Sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang mereka tinggalkan. Ya, tak boleh bawa. Kalau bawa nanti orang musyrikin Mekah tahu, mereka akan tangkap, akan siksa. Jadi pergi sehelai sepinggang. Allahu Akbar. Kita hari ni nampak tak kita nak pergi ke mana pun. Beg berapa biji beg. Ya tak? Dengan makanan lagi, pakaian lagi, RM2 lagi. Zaman tu tak ada mereka. Pergi sehelai pinggang tu, tawakal kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Itu mereka yang berhijrah kerana Allah Ta'ala Rasulnya. Tu dia. Ini sesuai dengan hadis Bukhari yang pertama dah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian ada pertanyaan pada hujung hadis tu. Ada Nabi SAW menjelaskan man hajara lillahi wa lirasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala mengikut apa yang dia niatkan tadi. Wa man hajarana man hajara min dunya, siapa yang berhijrah kerana dunia, dia akan dapatlah dunia. Yusibuha. Kemudian ada dikaitkan hak ahli akhirat, awim mura'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau berhijrah kerana seorang perempuan nak kahwin, dapatlah perempuan tadi. Tu. Okey. Jadi kita ambil sini, jadi maknanya Allah jelaskan sini nak menghiburkan hati di kalangan sahabat sahabiah ni lah. Pertama orang yang berhijrah, ya, iaitu mereka meninggalkan kesesatan, kesyirikan yang ada pada kampung halaman mereka, pergi menuju Darul Islam, iaitu di Madinah. Baik, wa ukhriju min diyarihim. Ini sifat mereka tu yang kedua. Yang diusir dari kampung halamannya. Tu, iaitu mereka diusir. Walaupun pada zaman itu kalau kita lihat orang usir ni maksud dia halau. Tapi mereka ini tak nampak pun dihalau. Kalau dihalau, kita kamu pergilah. Tak ada. Siapa zaman itu kalau pergi kena tangkap, mungkin dibunuh. Tapi hukumnya sama saja. Iaitu mereka ni sebabnya tidak boleh beramal di rumah mereka, di kampung halaman mereka di Mekah. Ya, itulah. Mereka tu samanya seperti hukumnya diusir. Diusir pada kampung halaman, ya. Sebab mereka ditindas oleh orang musyrikin. Ya, dengan cara mereka disakiti. Disakiti dengan berbagai-bagai jenis, dengan perkataan, perbuatan. Sehinggalah nak selamatkan diri dan iman, kenalah hijrah daripada kota Mekah. Tu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga Allah sebut wa udhu fi sabili. Inilah faktor yang paling menyebabkan berlakunya hijrah. Berlakunya hijrah. Ini yang ketiga, ya, faktor ketiga. Yang disakiti pada jalanku. Allah sebut. Ya. Maknanya orang Islam daripada Mekah itu tak ada pun kesalahan mereka. Mereka disakiti, disiksa. Tetapi Allah sebut, ya, pada jalanku, maknanya kerana agamaku. Kerana agamaku, iaitu orang musyrikin Mekah, mereka tidak boleh melihat. Tidak boleh melihat orang-orang di Mekah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Mereka kena berada pada agama yang telah mereka pegang sejak dahulu lagi. Itu mereka hingga mereka disiksa berbagai-bagai jenis, ya. Kalau lihat, ya, sebelum berlakunya hijrah ke kota Madinah, maka ada 2 kali di kalangan sahabatnya mereka pernah berhijrah ke Habsyah ataupun di Ethiopia ni. Tu 2 kali. Sebab tu barulah Allah Taala perkenankan. Allah perkenankan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Lepas tu Rasulullah hijrah tadi.
Baik. Jadi kalau kita lihat sini, sebabnya orang kafir siksa walaupun sama keluarga mereka sendiri, siksa orang yang beriman tak lain tak bukan kerana beriman kepada Allah. Mereka benci. Allahu Akbar. Hari ini pun ya, muslimin dan muslimat Allah Taala, manusia ni kita tahu satu dunia ni, dia boleh hidup semua macam aman dan amal, tetapi dia tak boleh terima agama Islam. Kenapa? Sebab agama Islam ni agama yang hak. Agama hak yang benar ni, manusia yang disesatkan oleh Allah tak nampak. Maka dia akan mengganggu. Tengok macam mana apa Israel. Ya. Allahu Akbar. Asyik-asyik bunuh je saudara-saudara kita yang di Palestin. Kalaulah orang Palestin bunuh orang Israel seorang saja, seolah macam satu negara dia kena bunuh. Allahu Akbar. Yalah, kalau seorang je. Tapi kalau dia bunuh orang Palestin, ribu-ribu, dia rasa macam bunuh seekor kucing, campur tepi jalan je. Allahu Akbar. Tetapi mereka menghinanya agama Islam, ya. Allahu Akbar. Ini sama kalau tengok dalam surah Mumtahanah. Jelas kan? Ba'da billahi syaitanir rajim, surah lainnya. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Allah cerita sebab yang sama. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu, iaitu sahabat-sahabat, kerana kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Kerana beriman kepada Allah, ya. Orang musyrikin benci. Allahu Akbar. Ya. Baik, dalam surah Buruj juga Allah sebut, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nampak tak? Begitulah kalau lihat sahabat-sahabat macam Sayyidina Bilal, keluarga Ammar bin Yasir. Mereka disiksa sebab apa? Bukan mereka tak buat kerja. Mereka hamba, mereka buat kerja. Tetapi kerana mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Sebab tu muslimin dan muslimat Allah Taala ambillah, nak jaga iman ni kena korban. Bukan kita duduk di rumah je, duduk di rumah makan tidur je kan. Kena korban. Sikit sebanyak tak. Datang ke masjid pun korban juga. Walaupun korban yang kita buat tak nampak, sikit je korban masa, korban diri kita tak. Kadang ada hujan panas. Nak ambil ilmu kena korban juga masa kita. Gitulah. Tapi dunia pun kena korban. Ya. Agama lagi lah lebih lagi. Baik. Baik, itu yang Allah sebutkan. Tiga perkara tadi, mereka diusir. Yang pertamanya, kalau kita lihat, mereka diusir sendiri. Yang keduanya, mereka disakiti. Nampak, ya? Itu mereka. Yang tiganya sebab mereka beriman. Tu hak ni yang paling teruk sekali. Baik, kemudian Allah ceritakan sifat. Sifat orang yang beriman ini. Wa qatalu wa qutilu. Ni lagi. Siapa mereka beri pahala tadi? Wa qatilu, yang berperang. Sahabat-sahabatnya mereka keluar berperang dengan Nabi SAW, mempertahankan agama Allah Taala. Wa qutilu, dan yang dibunuh. Dibunuhlah, ada yang terbunuh dan sebagainya. Allahu Akbar, ya. Baik, maknanya sebab seseorang itu mendapat maqam yang tertinggi di sisi Allah Taala. Dia itu di antaranya adalah mereka yang pergi berjihad di jalan Allah Taala, sehinggalah mereka tubuh wajah mereka luka. Dan ada yang syahid di sisi Allah, mempertahankan agama Allah SWT. Allahu Akbar, ya. Baik, dalam kitab Sahih ada menegaskan bahawanya ada seorang pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut pendapatmu jika aku berjihad di jalan Allah dengan penuh kesabaran? Pergi perang penuh kesabaran, mencari keredaannya, terus maju, terus lawan, tidak mundur, malah tak lari diri walaupun apa berlaku. Adakah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanku? Subhanallah. Ditanya gitu tak? Mana perang habis-habisannya? Adakah dosa-dosa dia akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala? Maka jawab Nabi SAW, ya. Subhanallah. Ya, Allah akan hapuskan. Lalu ditanya lagi, bagaimanakah pertanyaanmu tadi? Bagaimana pertanyaanmu tadi? Iaitu,
Nabi nak suruh orang ni ulang supaya mungkin orang untuk dengar. Orang tu pun ulang pertanyaan tadi, iaitu dia pergi berperang tak balik-balik lagi. Ya, ikhlas kerana Allah Taala. Maka baru Rasulullah jawab, "Na'am." Ya, Nabi kata, "Illa daina." Qalahu li Jibrilu anifan. Tu. Nabi kata, "Ya, makna boleh masuk syurga direct kecuali urusan hutang." Itu Nabi kata. Hak nanya Allah boleh hapuskan mereka dosa, tapi Nabi kata hutang. Kenapa Nabi kata berhutang? Demikianlah baru sahaja Jibril baru beritahu. Lepas Nabi kata tadi, orang berjihad tadi terus boleh masuk syurga kan? Tapi Jibril baru beritahu, Allah Taala perintah Jibril, kecuali hutang. Kait dengan hutang lah. Hutang ni menyebabkan apa? Lambat sikit masuk syurga Allahu Akbar. Kena settle dulu. Sebab tu sebelum kita berjumpa dengan Allah Taala, settlekanlah. Janganlah hutang jadi mainan tapi jadi kesukaan pula kan. Sebab itulah kalau kita rasa kita betul-betul boleh bayar, baru kita hutang. Kalau rasa tak, jangan main. Sebab hutang ni berat. Hutang ni berat dah. Baik, jadi kemudian mereka yang sifat demikian itu, maka Allah jelaskan tadi. Allah nak bagi apa kepada mereka? La ukaffiranna anhum sayiatihim. Yang pertama Allah sebut, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Makna dosa-dosa mereka Allah hapuskan. Yang kedua, wala urkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan pastilah aku memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Allahu Akbar. Jadi ni Allah Taala bagi orang beritahu orang yang pergi berperang ni. Sebabnya kalau kita lihat dah ayat sebelum cerita peperangan Uhud panjang rentang Uhud pun panjang. Baik, jadi dalam ayat Allah jelaskan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pasti di antara Allah kabulkan doa mereka, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa mereka. Itulah. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya berbagai jenis nikmat yang ada. Hingga Allah sebut tajri min tahtihal anhar, anak-anak sungai, bukan satu, bermacam-macam sungai. Kenapa macam sungai ada? Ada hak air tawar, ada hak yang air madu, ada hak susu, ada arak. Banyak sungai. Banyak sungai. Allahu Akbar. Baiklah. Itu Allah jelaskan nikmat yang tak terhingga yang Allah sediakan untuk mereka. Sebab apa? Pengorbanan mereka. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang Allah Taala, kita zaman sekarang kita tak boleh korban macam mana sahabat. Mereka korban mereka harta mereka, diri mereka. Allahu Akbar. Hebat sekali. Syahid mereka. Kita hari ini korban kita tak lain tak bukan menegakkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Amalkan segala perintah Allah, ikut yang dibuat oleh Nabi SAW, insya-Allah. Itulah pengorbanan kita. Tanda sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, dan semua itu Allah jelaskan. Balasan Allah Ta'ala itu sawaban min indillah, sebagai pahala di sisi Allah. Allah sebutkan itu sebagai pahala di sisi Allah. Maknanya semua pemberian itu adalah semata-mata datang daripada Allah Ta'ala, nak tunjukkan bahawa pahala yang mereka dapat itu amat besar, amat hebat. Kerana Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, tidak akan memberikan pahala. Allah tak akan memberi pahala. Melainkan dengan limpah kurniaan yang banyak. Limpah kurniaan yang banyak. Bayangkan, buat satu, dibalas 10 kali ganda. Buat satu dibalas 10 kali ganda. Allahu Akbar. Sampai Allah sebut, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala boleh tambahkan lagi ganjaran bagi siapa yang dikenakinya. Allahu Akbar. Semakin ikhlas, maka semakin banyaklah yang maka mereka dapat tadi. Allahu Akbar. Itu daripada ayat tu. Jadi Allah Ta'ala jelaskan apa? Allah jelaskan apa? Orang-orang ulul albab tadi, mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang sentiasa bermuraqabah, bermuhasabah, maka Allah berikan ganjaran yang besar kepada mereka, terutama di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan seterusnya setelah itu Allah jelaskan, dah manusia nak dapat kebaikan tadi, ingat,
dunia ni penuh dengan tipu daya. Dunia penuh dengan tipu daya. Jangan kemudian jangan terpedaya dengan kesenangan dunia. Tu ya. Jadi dalam ini maka Allah jelaskan ayat seterusnya tu. La yuqarrannaka taqallubul لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Jadi Allah jelaskan seterusnya, janganlah kamu sekali-kali terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Okey. Baik, sini kita senang supaya kita mula faham dia. Jadi Allah Ta'ala tak bagi kita lihat kepada orang kafir. Sebab orang kafir ni kita nampak apa? Mereka ni seolah macam hebat dunia mereka. Duit banyak, harta banyak. Nak terbang ke mana, pergi ke mana pun mudah. Kita ni kadang-kadang tersekat. Ya, nak pergi ke Mekah tak ada duit lagi. Lagi buat umrah pun duit tak cukup lagi. Macam-macam lagi kan. Allahu Akbar. Ya. Jadi hak sini maka Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita. Seolahnya Allah kata, janganlah kamu terpedaya dengan keadaan orang kafir yang mereka itu bergelumang dengan kenikmatan, kesenangan dan kegembiraan. Itu Allah kata pergi mana pergi mari pun mereka senang. Baik, kenapa? Karena semuanya itu adalah nikmat yang sementara. Yang mana orang kafir ini mereka banyakkan diri masa harta mereka itu dalam hal yang keburukan yang mereka lakukan. Dan semuanya itu hanyalah tipu daya helah dunia sahaja yang mereka akan tinggal dan mereka tidak akan buat apa-apa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Tu. Jadi sedangkan Allah sebut ayat yang sebelum ayat ni Allah sebut, nampak tak? Wallahu indahu husnus thawab. Ayat dulu Allah sebut, dan di sisi Allah Ta'ala sahajalah sebaik-baik balasan. Sebaik balasan bukan di dunia. Itu seringkali saya jelaskan, saya peringatkan muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala tidak pernah, Allah Ta'ala tak pernah janjikan dunia untuk Islam. Allah tak pernah. Sebab itulah Allah bagi kepada siapa nak pergi. Ada yang Allah tak bagi. Yang Allah sementara janjikan akhirat. Sebab apa? Akhirat itu kekal. Akhirat itu sempurna. Yang hak dunia ni tak kekal. Sebab tu Allah tak nak bagi pada orang beriman. Allah bagi pun sikit-sikit je. Walaupun kita nampak ada juga orang kaya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat daripada zaman Nabi Nuh AS, mulanya dakwah, yang mengikutnya kebanyakan orang miskin. Kebanyakan orang miskin. Sebab apa? Orang miskin yang mudah dapat agama. Bukan kata semua miskin juga dah yang dapat. Tapi orang miskin mudah. Daripada orang kaya tadi. Itulah yang Nabi SAW menjelaskan tak? Nanti akhirat nanti penghuni syurga yang paling ramai sekali adalah orang miskin. Allah Akbar. Ya. Biarlah kata apa? Dunia miskin tidak menjadi masalah. Jangan miskin akhirat. Bukan harta ya, tapi iman dan amal ibadat. Iman amal ibadat. Ya Allah Ta'ala. Ya. Baik, jadi Allah Ta'ala sarankan, ya wahai orang beriman, jangan kamu terpedaya dengan berbolak-baliknya orang kafir dalam negeri ini. Nampak kesenangan mereka, kegembiraan mereka, itu bukan satu kemenangan lagi. Baik, kemudian Allah jelaskan sifat dunia tadi. Sifat dunia. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ini balasan bagi orang kafir. Allah jelaskan. Ya? Allah sebut kesenangan dunia itu mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan sementara. Sebentar je. Berapa tahun manusia nak hidup? Kalau 100 tahun pun 100 tahun tu je. Sedangkan itu tak sampai satu hari pun lagi di akhirat. Nampaknya 100 tahun. Kita dengar hak dunia ni panjanglah, tapi akhirat nampak kalau 100 tahun tu 1/10. Baru 1/10 daripada satu hari di akhirat. Allah Akbar. Baik, ya. Oleh kerana mereka terpedaya tadi Allah jelaskan, summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Sebab tu Allah jangan terpedaya dengan dunia. Nanti kalau terpedaya, manusia banyak habiskan usaha dan masa dia. Usaha dan masa dia, keletihan dia dengan dunia saja.
Ya, bukan tak boleh usaha untuk dunia, tetapi sekadarnya. Dia. Jadi Allah jadikan neraka, tempat neraka lah untuk mereka. Wa bi'sal mihad. Tu, dan neraka Jahannam itulah tempat yang paling buruk sekali. Allahu akbar. Nah, begitulah Allah ceritakan dalam surah Ghafir. Surah Ghafir, supaya kita jangan jadikan orang kafir sebagai idola, ya. Nah, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Banyak kali dalam Quran Allah sebut tidak ada yang berdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Orang kafir debat, maka tolak ayat. Kerana itu janganlah berbolak-baliknya mereka dengan bebas dari satu bandar yang lain memperdayakan kamu. Jangan kata senang mereka tu, jangan buat kamu terpedaya. Tak. Malahan dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus Allah sebut lagi. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Ni orang yang nampak tak ikut jejak orang kafir apa jadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah tidak beruntung. Sebab orang kafir lah, pembohongan tak. Sebab apa? Mereka sembah selain daripada Allah. Bagi mereka kesenangan sementara di dunia. Allah bagi kesenangan dia sementara. Kemudian kepada kamilah mereka kembali. Akhirat akan jumpa Allah, ya tak? Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat. Siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Nampak? Allah kata jangan kamu terpedaya dengan dunia tak? Malahan Allah sebut dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman Allah berfirman, "Numatti'uhum qalilan thumma nadhurruhum ila 'adzabin ghalidh." Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Ni orang kafir. Senang sebentar je atas dunia. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras, itu di akhirat nanti. Masuk dalam neraka Allah Taala. Allahu akbar. Dalam surah Tariq, Allah nak senangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kita. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kerana itu berilah tangguh para orang kafir. Tangguh ni kamu jangan apa-apakan mereka, iaitu berilah tangguh mereka itu sebentar. Allah, sebentar saja. Sebab apa? Di dunia saja mereka hebat, tapi akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam surah Qasas Allah sebut tentang mereka ini. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Maka apakah orang-orang yang kami janjikan kepadanya satu janji yang baik, iaitu syurga. Allah janji kita, nampak? Syurga. Itu Allah janji kepada kita orang Islam, lalu dia memperolehinya. Dapat itu di akhirat nanti. Adakah mereka ini sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup dunia? Ni orang kafir, orang bagi kenikmatan itu dunia, kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Surah Qasas. Jadi Allah jelaskan sama dah orang yang dapat nikmat syurga dengan dapat nikmat dunia. Jawapannya tak ada, sebab nikmat dunia akan masuk neraka pada hari kiamat. Allahu akbar. Jadi demikianlah Allah menceritakan berbagai tempat tentang keadaan orang kafir. Keadaan mereka ni hebat di dunia, tapi hina di akhirat nanti. Malahan Allah menyebutkan bahawa tempat mereka itu adalah neraka. Tak ada hak lain. Sebab tu Allah sebut, Allah sebut dengan ayat yang seterusnya. Supaya kita ni ingat, jangan terpengaruh dengan kesenangan dunia dan juga terpedaya dengan orang kafir. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Ni Allah bezakan, ingat orang beriman hidup mereka di dunia walaupun kita bersama dengan orang kafir, tapi akhirat takkan sama. Baik, jadi Allah jelaskan ayat ni lah. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, tadi orang kafir akan masuk ke neraka dah. Orang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ada lagi sungai tak? Tadi dia sebut dah.
sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan syurga tak? Kekal dalam syurga sebagai tempat tinggal. Itu anugerah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab tu Allah sebut nuzulan. Nuzulan ni maknanya kalau kita pergi rumah orang tu, dia akan hidang kepada kita hak sedap-sedap. Begitulah juga Allah Taala jadikan perkataan nuzulan ini adalah hidangan. Hidangan, jamuan, nikmat di sisi Allah Taala itu yang amat hebat. Tapi itu bukan dapat pada orang kafir tadi, tidak. Yang Allah sebut dia untuk siapa tadi? Hak akhir ayat Allah sebut dah. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Berbakti ni orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah Taala, usaha untuk mendapat keredaan Allah Taala. Tu ya. Baik, sebab itulah Ibnu Jarir diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Darda pernah mengatakan, tidaklah bagi seorang mukmin melainkan kematian adalah lebih baik baginya. Orang mukmin dia tak takut mati. Kalau sekarang ni takut sebab apa? Dia rasa dia dosa banyak. Dah tahu dosa banyak, kenapa tak bertaubat? Kenapa tak buat elok? Allahu Akbar. Inilah silapnya nak. Tu nak kata nak, tidaklah bagi seorang mukmin melainkan kematian itu lebih baik baginya. Dan tidaklah bagi seorang kafir melainkan kematian itu itu pun lebih baik baginya. Tu. Itu dia kata semua baik belaka tu. Tetapi bezalah. Bagi yang tidak percaya padaku, dia kata baca hak ni. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Tu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang yang buat kebaikan. Itu lebih baik, bukan terbaik, lebih baik. Tu. Baik, sedangkan orang kafir, dia baca ayat ni. Ayat dalam surah Ali Imran ayat 178. Hak lepas dah. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adabun muhin. Ingat ayat yang lepas dah. Allah sebut, dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahawa pemberian tangguh kami kepada mereka, tangguh ni umur panjang sebagian dunia dah, adalah lebih baik bagi mereka. Dia semua orang kafir kata, mereka lebih hebat daripada orang Islam. Maka lebih baik. Allah kata jangan sangka lebih baik. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Ya, semakin kufur mereka, semakin bertambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Akhir kiamat nanti, azablah yang akan menimpa mereka. Allahu Akbar. Ya? Baik. Jadi setelah mana Allah ceritakan itu secara umum supaya orang beriman beza dengan orang kafir, dan kemudian Allah kembali semula kepada peringatan tentang ahli kitab. Sebab mereka ada kitab, mereka tidak beriman dengan kitab, tidak beramal dengan kitab mereka. Ini sebagai teguran kepada kita muslimin dan muslimat, sebab kita ada kitab, itu Al-Quran. Jadi kita kenapa fahami, menghayati dan berusaha untuk beramal. Tengok ayat seterusnya. Jadi Allah sebut, wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Tu. Jadi sini Allah ceritakan, Allah peringatkan kita pada ahli kitab. Sebab apa? Ahli kitab ini terbahagi pada dua golongan juga. Tapi kebanyakan mereka kufur. Tapi Allah ambil ni sebabnya tadi ulul albab. Nak ceritanya di ahli kitab ni ada juga ulul albab. Ada juga ulul albab, iaitu mereka yang terus beriman kepada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dah ada dalam kitab mereka. Dah ada dalam kitab mereka perintah supaya beriman kepada Nabi yang terakhir. Tengok ayat ni Allah jelaskan, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah. Ada dalam kitab tu bukan semua kafir dah. Ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Kepada kamu itu Al-Quran. Dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka itu kitab kitab Taurat. Sedang mereka berendah diri kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.
Tak nak ambil dunia. Ini bagi mereka yang mereka yang hebat tadi. Baik, ini seperti mana yang berlaku pada sahabat yang besar, ya, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam, ya, dia merupakan pendeta Yahudi yang berada di Madinah, ya. Dia merupakan sahabat Nabi daripada golongan Yahudi. Tu. Hari ni kita duk mencemuh orang Yahudi dah, hak yang ada sekarang ni. Hak zaman Nabi SAW dah ada Yahudi hak beriman. Hak zaman sekarang ni wallahualam, kita tak boleh kata yang tak ada yang beriman. Mungkin Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada mereka juga, tapi takkan kata saya Yahudi yang beriman. Tak. Nanti silap-silap lagi dia pun kena tangkap. Ya, jadi macam hak zaman Mekah pula. Baik, jadi Allah ceritakan ni keadaan sebahagian ahli kitab, kerana mereka beriman dan Allah jadikan balasan bagi mereka. Iaitu Allah menceritakan tentang segolongan pada ahli kitab yang beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Kitab mereka dah. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran, di samping mereka berpegang dengan kitab-kitab sebelum Taurat Injil. Jadi mereka khusyuk kepada Allah, yakni taat, tunduk kepada perintah Allah, sambil merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab tu yang Allah sebut mereka ini yang tak pedulikan dunia. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Hari ni kita lihat orang Islam pula seolahnya, hak mengaku Islam pula yang menukarkan. Kenapa? Cuba kita lihat. Mencari bahagian-bahagian kita buat agama, tapi ditukarkan dengan dunia sebagainya. Allahu Akbar. Kalau kita betul-betul kita kata hak tak menukar ni, maknanya kita beriman. Waktu sembahyang secara berjemaah. Waktu beramal ibadat kita pun ada dan sebagainya. Waktu kerja tak apa, kerja juga. Baik. Jadi mereka ini sedikit pun tidak menyembunyikan berita gembira tentang datangnya Nabi Muhammad. Seperti Abdullah Salam tak? Mereka menceritakan sifat dan tempat yang baginda diutuskan dan sifat umatnya kepada orang lain. Mereka lah orang pilihan daripada ahlul kitab. Ini ada orang Yahudi dan juga Nasara. Nasara pun ada juga, ya. Cuma hak Yahudi Abdullah bin Salam tu yang paling masyhur dalam tafsir tadi. Baik, sebab tu dalam surah, kalau kita lihat dalam surah Qasas, Allah sebut tentang mereka ini. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Okey, ini Allah cerita surah lain tentang, dan surah Qasas, sifat ahlul kitab tadi yang beriman. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab sebelum Al-Quran, Taurat Injil, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu, dengan Nabi Muhammad. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, percaya mereka dengan yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Makna sebelum datang Quran kami dah benar dah yang akan datang hak akhir ni. Mereka itu diberi pahala 2 kali. 2 kali mereka dapat disebabkan kesabaran mereka. 2 kali itu dalam tafsir, yang pertamanya sebab mereka beriman dengan Nabi mereka dahulu dan kitab mereka dahulu. Yang keduanya dengan Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. Allahu Akbar, ya. Kemudian Allah ceritakan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 101. Lepas dah dulu Allah sebut mereka dah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab kepadanya, iaitu kitab dulu lah. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar. Mereka itu beriman kepadanya, beriman kepada hak kitab tadi dan juga yang selepasnya, iaitu pada Al-Quran. Allahu Akbar, ya. Baik, jadi oleh sebab itulah Allah jelaskan, maka di antara mereka itu yang beriman, seperti mana pada zaman Nabi Musa juga. Dalam surah Al-Araf Allah sebut, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Zaman Nabi Musa ada dah. Dan di antara kaum Musa itu terdapat satu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak. Mereka yang menegakkan kebenaran. Dan dengan hak itulah mereka menjalankan keadilan. Iaitu mereka terus beriman dan beramal. Jadi oleh sebab itulah Allah jelaskan, bukan semua ahli kitab ni yang kufur, tidak. Dan surah Ali Imran, surah Ali Imran kita ni kan,
Tapi lepas dah ayat 113 dulu. Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Allah sebut tak sama ahli kitab tadi. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Golongan yang beriman. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud. Nah, tu ada mereka yang terima Islam dibawa oleh Nabi SAW. Allahu Akbar ya. Baik ya. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat ini, sebahagiannya tu ada pada sebagian orang Yahudi. Namun kata ulama sangat sedikit. Sebab orang Yahudi prejudis sangat sedikit yang beriman. Mereka yang seperti yang saya sebut, seperti mana Abdullah bin Salam dan di kalangan sahabat-sahabatnya. Ada beberapa orang tu. Dan ketika itu kata ahli tafsir di Madinah, jumlah mereka tidak pun sampai 10 orang. Tak ramai. Tak sampai pun 10 orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Baik, adapun daripada kalangan orang Nasrani pula, orang Nasrani banyak di antara mereka yang dapat petunjuk dan mengikut kebenaran. Ini lebih ramai lagi daripada puak Nasrani, puak yang kemudian. Ya. Tetapi cuma dalam ada hadis-hadis tafsir ni tidak famous sangat orang Nasrani. Sebab Nasrani itu dia jauh daripada Madinah. Ya. Sebab Yahudi ni mereka berjiran dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Tu. Baik ya. Jadi Allah jelaskan mereka itu mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka, mereka tunduk kepada Allah Taala, mereka tak nak tukar dunia ini dunia ini yang sedikit dengan akhirat yang kekal abadi. Mereka tak nak ikut seperti pendeta-pendeta lainnya yang diberi habuan dan sebagainya besar tadi. Sebab tu Allah sebut ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka itu pahalanya di sisi Tuhan mereka. Allah sediakan untuk ahli kitab tadi. Dan ingatlah semua tu Allah sebut innallaha sari'ul hisab. Ini Allah Taala beri perhatian peringatanlah. Ingat, hisab Allah Taala tu sebentar saja walaupun manusia ramai nanti ya. Tapi dia pada hari kiamat nanti pada hari kiamat nanti perhitungan Allah Taala itu sebentar sahaja untuk dihisapkan. Allahu Akbar. Okey. Baik, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, salasatun yu'tauna ajrahum marrataini. Fadzakar minhum wa rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi. Baik, ini saya ambil potongan hadis ya, potongan hadis. Baik. Ada Nabi SAW menceritakan tiga golongan di mana pahala mereka diberikan 2 kali ganda. 2 kali ganda tak? Baik, lalu baginda menyebutkan di antara mereka. Dua kita tengok ambil satu ya. Dan seorang salah seorangnya adalah ahli kitab. Ahli kitab termasuk yang beriman kepada nabinya, nabi dulu, dan beriman pula kepada diriku, iaitu Nabi Muhammad. Tu Nabi kata mereka ni dapat pahala 2 kali. Allahu Akbar. Sebab Allah sebut mereka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sebagai penutup surah Al-Imran, ayat terakhir. Ayat terakhir dalam kita ini Allah perintah supaya bersabar. Ya, sabar kepada Nabi SAW ketika itu dan juga kita hari ini. Sebab dunia yang sebentar ini Allah jadikan ujian dan balasannya di akhirat kelak. Itu ayat terakhirnya, ayat yang ke-200 dalam surah Al-Imran ni. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inilah ayat terakhir surah ni jadi Allah sebut kepada kita. Sebab penutup ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman macam kitalah. Isbiru, bersabarlah kamu. Sabar dalam hidup dunia ini taat kepada Allah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Kuat buat amal ibadat. Warabitu, rabitu bersiap siagalah. Buat persiapanlah. Buat persiapan ya untuk menentang orang kafir dan sebagainya. Baik, dalam ayat ini kata Hasan Basri rahimahullah taala.
Iaitu orang Islam mereka diperintahkan supaya bersabar dalam menjalankan agama Allah. Sabar, sembahyang, puasa, zakat sebagainya. Agama Allah yang diredai iaitu Islam. Mereka tidak akan meninggalkan agama ini. Tak akan meninggalkan agama dah di saat-saat kesenangan maupun kesusahan. Di saat kelapangan maupun kesempitan hinggalah meninggal dunia sebagai seorang Islam. Itu ya. Yang Allah sebutlah. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan seorang Islam. Itu orang beriman. Dan lagi katanya mereka pula diperintahkan supaya meningkatkan kesabaran. Tingkat kali ke mana tadi? Terhadap musuh-musuh. Terutama yang menyembunyikan keterangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan umatnya. Yang terdapat pada agama mereka. Itu pada Ahlul Kitab dulu. Baik, Jadi Abu Abi Hatim diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da shalah. Fadzalikumur ribatu fadzalikumur ribatu fadzalikumur ribatu." Allah. Ini Nabi SAW bagi petua kepada kita. Nabi tanya kepada sahabat, inginkah kamu aku beritahu sesuatu yang dengannya amalan kamu pegang? Allah akan menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat darjat. Allah apakan dosa, angkat darjat lagi. Yakni menyempurnakan wuduk pada saat-saat yang berat melakukannya. Berwuduk pada saat yang berat. Kalau negeri 4 musim, saya kata musim sejuk lah. Betul saya kata. Air dia tu dalam angin air banyak musim sejuk lah, sejuk lagi. Pegang pula air tu. Kena air kat tangan tu masuk ke tulang sejuk. Dan kita ni tu waktu hampir subuh tu. Sejuk sikit nak. Sejuk sikit lah, taklah sejuk macam ni sejuk kan. Ni mana apa? Dia sanggup sempurnakan wuduk. Bukan wuduk saya, kena solat lah jawabnya. Buat amal ibadat dan keadaan apa? Waktu tidur. Sepatutnya tidur sunat kan sebelum subuh, waktu sahur kan. Bangun, berwuduk, solat. Tu. Nampak tak? Itu waktu yang Nabi kata untuk umat dia itu yang pertama tak. Yang kedua, banyak melangkah kaki ke masjid. Tu alhamdulillah macam muslim-muslimat ni. Ataupun acap kali kita datang ke masjid tak? Walaupun Nabi kata melangkah kaki dah. Kita nak kereta, naik motor, tak apalah, marilah. Sama je. Malaikat tahu bilangan dia Tak apa, saya kata. Kalau dekat tu tak apa, kaki lebih aula. Yang ketiga, semua kita boleh buat belaka ni. Dan menunggu solat setelah solat. Tapi jangan lepas subuh ni tunggu sampai zuhur. Tu bukan dia. Terutama contohnya kita kata apa? Maghrib ke isyak kan. Alhamdulillah ada kuliah lagi kan. Tu dia tunggu solat ke solat. Dan kalau buat begitu, apa kelebihan dia? Nabi kata demikian itulah ribat, demikian itu ribat, demikian itu ribat. Ribat ni maknanya apa? Iaitu pahala orang yang menjaga di perbatasan sepadan negara kan, jaga daripada musuh. Pahala besar. Sebab nak jaga keselamatan orang Islam. Nampak tak? Jadi orang yang 3 jenis ni, dia dapat pahala besar macam itulah. Dihapuskan dosa, diangkat darjat. Ni kita boleh, tak boleh ke mai ke masjid lalu? Boleh. Tak bolehkah berwuduk pada waktu sahur dan sebagainya? Boleh. Menunggu solat antara solat maghrib isyak kan? Boleh. Nampak? Setiap hari boleh dapat. Allahu Akbar. Baik, sebentar ribat tu ada juga pendapat mengatakan maknanya keteguhan berperang melawan musuh. Juga maksudnya lawan musuh tak lagi lah. Mempertahankan batasan negeri Islam macam saya sebut tadi. Serta menjaganya supaya musuh tidak masuk ke negeri Islam. Itu di antaranya. Itulah maksud daripada ribat tadi. Allahu Akbar. Baik, dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Subhanallah. Nabi kata apa? Berjaga di perbatasan negeri itu. Dia kata satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Subhanallah. Kata pahalanya
hak besar lagi. Allahu akbar. Ya tu. Tu tentang amalan pula. Dalam Sahih Muslim, riwayat pada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, ribatu yaumin wa lailatin khairan min siyami syahrin wa qiyamihi, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Ribat sehari, nanti dah, ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan solat malam selama 1 bulan penuh. Satu hari lebih baik daripada sebulan. Jika dia meninggal, maka pahala amal perbuatannya yang telah dilakukannya akan terus mengalir. Terus mengalir walaupun dah mati. Dan rezekinya pun terus mengalir. Rezeki orang mati itu Allah Alam lah. Yang Allah sebut dalam apa dia, surah lain Allah sebut tak? Jangan kamu menyangka orang yang mati itu orang yang terbunuh di Allah Ta'ala itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Tu. Baik, serta diaman daripada segala fitnah. Fitnahnya azab kubur dan juga di para mahsyar nanti. Allahu Akbar. Banyak lagi lah yang berkaitan dengan hak ribat sini. Baik, ya. Termasuklah juga kita bangun malam tu sebenarnya ribat juga. Allahu Akbar, ya. Ini berdasarkan kepada hadis. Hadis dalam riwayat Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhu man naru, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusuhu fi sabilillah." Nabi kata, 2 jenis mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Api neraka tak akan makan mata ni lah. Mata yang menangis kerana takut pada Allah. Takut menangis dan mata yang berjaga di jalan Allah. Berjaga di jalan Allah, ya. Subhanallah. Banyak lagi lah kalau kita lihat apa kelebihan-kelebihan yang ada pada pada ini. Baik, dan akhir sekali Allah sebut wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Yalah. Semua nak dapat pahala, dapat ganjaran kekal, kena bertakwa kepada Allah. Ingatlah, kenapa bertakwa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Berjaya maksudnya adalah berjaya di dunia dan akhirat tadi. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadilah kami di kalangan mereka itu. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, kita telah pun tamatlah surah Ali Imran ni. Panjang masa ni sebabnya 200 ayat ni. Satu hari bukan boleh. Ini pun dah pukul berapa ni, berapa ayat baru. Tafsir dan pedang yang panjang yang kita nak fahami. Sebab apa? Inilah yang dibuat oleh ulama-ulama kita, ya. Yang mereka lebih faham lagi daripada kita. Kita hanya menyampaikan, ya. Jadi apa kita dengar ni mudah-mudahan dapat jadi panduan untuk kita amalkan, dan dapat kita wariskan lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Ingatlah akhir sekali Allah sebut, isbiru, bersabar, wasabiru, terus bersabar. Terus bersabarnya kita, terus sabar kita sebagai seorang Islam dah. Warabitu, buat siap siaga untuk apa? Akhirat. Siap siaga untuk akhirat kita. Dengan apa? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, ya. Dengan apa? Dengan kita kata kita ada harapan. Harapan apa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita berjaya, selamat dunia dan akhirat. Jadi insyaallah sekarang itu dahulu. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Kita dah tamat surah Ali Imran, ya. Dan yang akan datang insyaallah surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni dia banyak juga bahagian fiqh juga. Yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan kewanitaan, ya. Allah. InsyaAllah ada sebarang persoalan? Tak ada? Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar sakin. Allahumma nazzil khairan ma sa'alaka ibadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah. واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان في الصراط وادخلنا الجنة كالفصل بالرحمن. اللهم اغفر ما تطيب وترضى. اللهم زدنا علما نافعا، زدنا يقينا صادقا، وزدنا عملا متقبلا عندك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.